Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ni kita nak bincang soalan berkaitan dengan topik bab 6 iaitu fizik nuklear. Okey, so jadi sebelum kita nak jawab soalan ni, okey, ada kemungkinan soalan-soalan yang dikeluarkan dalam buku ni tak ada di dalam buku teks. Maklumat-maklumatnya tak ada dalam buku teks. Okey, sebabnya satunya topik yang fizik yang baru ni, KSSM ni, ada yang silibus-silibus yang telah dikeluarkan sikit. So jadi dia keluarkan balik soalan yang mungkin dia buku latihan ni, dia keluarkan balik soalan yang tak fizik yang sebelum ni. So dia masukkan juga sebab ada poin-poin yang tak ada dalam buku teks. Okey, tapi tak apa, kita walaupun tak ada dalam buku teks, bukanlah bermaknanya kita tak payah ambil tahu. So at least kita tahu jugalah. So kita tahu knowledge tu lebih sedikit. Okey, so contohnya macam soalan nombor 1 ni lah. Okey, soalan nombor 1, okay, dia kata kat sini, antara pernyataan yang berikut yang manakah benar tentang sifat-sifat zarah gamma. Okey, so dalam buku teks dia tak ada cerita detail pasal sifat-sifat zarah ni. So tak ada, dia tak cerita. Sebab kita punya syllabus ni kan dah baru kan. So jadi ada term-term yang topik-topik yang dikeluarkan sikit. Okey. Tapi macam cikgu cakap lah, kita ambil ni sebagai knowledge kita tambahan. Okey. Contohnya macam ni, sifat-sifat zarah. So jadi bagi yang tak tahu apa itu sifat-sifat zarah, okay, kita tengok dekat laman web ni ni so cikgu dah cari dah. Okey, so ini ciri-ciri sinar zarah radioaktif. So jadi dalam buku teks dia hanya bagi tahu ada zarah alfa, zarah beta dan zarah gamma. Dia cuma cerita pasal simbol secara alfa dan helium atau alfa, beta ni bentuk beta, macam ni lah, sinar gamma macam ni. Lepas tu dia kata mungkin lepas tu dia bagi tahu charge positif, negatif dan tidak charge. Semua dalam buku teks tak ada cerita pasal kuasa pengionan dia tinggi ke, siapa yang paling kuasa pengionan tinggi, siapa yang rendah, dia punya laju macam mana. So dia tak cerita detail kat situ. Okey, tapi macam cikgu cakap tadi, kita anggap macam ni knowledge tambahan lah untuk kamu lah. Okey, so jadi kalau kita tengok sini zarah alfa gamma ya. Okey, yang pertama sifat menjadi dia ada sinaran elektromagnet. Okey, ni simbol dia dan dia tidak bercas. Yang ni dalam buku teks ada lah. Okey, kemudian bilangan ion kurang daripada zarah alfa dan beta dan beta paling lemah dan dia bergerak dengan laju cahaya. Okey, sekarang kita berbalik kepada soalan tadi. Okey, yang pertama, mereka mempunyai charge positif. Okey, so tak ada sebab dia ada charge dia neutral. Okey, mereka mempunyai jisim yang sangat kecil. Okey, kalau kita tengok sini, jisim kat sini dia tak cerita. Tapi sebenarnya tak apa, kita tengok dulu. Mereka adalah elektron yang berlaju tinggi. Okey, so jadi kita kalau tengok sini, laju dia dia sebenarnya laju cahaya. Yang paling berat sebenarnya adalah ni lah, zarah alfa ni. Okey, yang kedua beta sebab dia charge negatif kan. Tapi yang berat ni yang positif, yang alfa ni. So macam sinar gamma ni dia tak berapa berat sebabnya dia tak ada charge kan, dia tak ada ni. Okey, so jadi jawapan dia adalah yang pertama adalah D yang betul. So jadi jawapan dia adalah D. Okay, kemudian kita tengok soalan nombor 2. Okey, so nombor 2 ni pun sama juga, dalam buku teks tak ada cerita. Okey, macam cikgu cakap, tapi kamu janganlah anggap tak ada dalam buku teks, so tak payah belajar atau maksudnya sebab cikgu ambil ni buku soalan rujukan, bukan cikgu ambil soalan SPM. Sebab soalan SPM, sebab kamu adalah batch yang pertama, so jadi kita tak tahu soalan SPM macam mana. So jadi kita ambil ni sebagai ilmu tambahan lah. Okey, so jadi kat sini nombor 2 ni kita kata rajah 1 menunjukkan zarah alfa, zarah beta dan sinar gamma ditunjukkan kepada 2 jenis bahan. Okey, so ni hex dan ni. Okey, ni kuasa penebusan Okey, kalau kita nak tengok kuasa penebusan, okey, kita tengok dekat sini. Aku dah tolong carikan. Okey, ni kuasa penebusan bagi zarah alfa dan beta dan gamma. Okey, zarah alfa dia boleh dihentikan dengan selera kertas. Ni alfa kan, dia berhenti sampai kat kertas je. Okey, kemudian untuk zarah beta, dia boleh tembus kertas tapi dia berhenti dekat aluminium. Okey, kemudian kalau gamma pula kuasa penebusan dia sangat tinggi.
So jadi kuasa penebusan dia sangat tinggi. So kertas pun boleh tembus, aluminium pun boleh tembus. So dia tak boleh tembus dekat plumbum. Okey. So itu sebab macam kalau kita ada logi nuklear ke apa ke, dia tak boleh pakai paper aluminium ni. Dia tetap boleh tembus. So jadi dia kena ada dinding tu, kena ada plumbum supaya sinaran gamma dia tidak tembus. Sebab kalau benda ni terdedah ke manusia, dia sangat bahayalah. Okey. Okey, so jadi untuk soalan tadi tu, okey, so jadi kat sini kalau kita tengok zarah alfa dia berhenti, zarah beta pun dia berhenti. So jadi kalau kita nak kata X ni adalah kertas, tak mungkin lah. Sebab beta boleh tembus kertas. Okey. So jadi X ni adalah aluminium. Okey, dia adalah aluminium. Okey, lepas tu gamma boleh tembus kertas dan aluminium. So ini tak boleh tembus. So jadi ini adalah plumbum. So jadi jawapan yang tepat adalah aluminium dan plumbum. So jadi jawapannya adalah C. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan 3. Okay, rajah 2 menunjukkan runut-runut yang dihasilkan oleh kebun awan. Okey, so jadi ini pun tak dalam buku teks. Okey, antara yang berikut yang manakah boleh menghasilkan runut-runut seperti yang ditunjukkan. Okey, so jadi nak tahu bentuk runut ni, okey, kita tengok dekat internet. Okey, runut. Sekejap, kat sini ada tak? Okay, cikgu type tadi runut radioaktif. Okay, so dia gunakan zarah alfa. So jadi samalah ni tadi. Okay, so jadi ini adalah bentuk yang yang terbentuk dekat ni lah, kebun awan ni. Okay, kebun awan ni fungsi dia adalah untuk menguji kehadiran bahan radioaktif. So kita boleh tahu, okay, kalau bentuk ni dia zarah apa, kalau bentuk ni dia zarah apa, kalau bentuk ni dia zarah apa. So jadi kalau dia bentuk macam ni kan, okay, soalan yang ciri-ciri runut, okay, pertama zarah beta kurang padat dan tidak lurus. Okey, kurang padat dan tidak lurus. Kemudian zarah alfa padat dan lurus. Ini adalah zarah alfa. Okey, sebab dia charge positif kan. Okey. Kemudian untuk C pula, sinar gamma pendek dan berselerak. Yang ini adalah gamma. Ini adalah alfa dan ini adalah kurang padat dan tidak lurus. So jadi ini adalah beta. Okey, so jadi penerangan kalau kita tengok sini, zarah beta kuasa payonannya sederhana menyebabkan runut kelihatan kurang padat. Jadi kuasa payonannya sangat rendah. Kemudian zarah alfa payonan dia sangat tinggi, menghasilkan pasangan ion. So jadi dia menyebabkan ia terpesong oleh udara dan lintasan, maka kelihatan lurus. Okay, kemudian C, kuasa payonan dia sangat rendah, menghasilkan sedikit pasangan ion, menyebabkan runut kelihatan pendek dan berselerak. Okey, so jadi kalau kita tengok soalan tadi tu, okey, so jadi kita nampak ni kan, ni bentuk ni terbandingkan dengan yang ini. Okey, so ni lebih kurang ni lah kan bentuk dia kan. So jadi yang ni halus-halus sikit, dia macam ni, tapi ni lebih kurang macam yang ni. Okey, so dia adalah zarah beta. So jawapan kita kat sini adalah zarah beta. So nombor 3, jawapan dia adalah C. Okey, so kemudian kita pergi ke soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Okay, dia kata kat sini rajah 3 menunjukkan graf proton nukleon A melawan nombor proton Z bagi ruputan uranium 238 menjadi 226. Okay, so jadi dia kata berapakah zarah alfa dan zarah beta yang dikeluarkan semasa proses peruputan tersebut. Okay, so jadi untuk alfa, okey, alfa kan 4 2 helium kan. Okey, kalau elektron, kalau beta elektron kosong negatif 1. Kalau gamma
Dia tak bebaskan apa-apa. Dia tak ada tolak apa-apalah. Okey, so jadi yang ini kan daripada 238, ni nombor nukleon dia kan. Okey, daripada 238 nukleon yang ni nombor apa ni? Yang atas ni kan. Yang atas ni adalah nama dia adalah nombor nukleon. So jadi daripada 238 dia jadi 234. Yang ni daripada 238 dia jadi 234. So jadi dia tolak dengan 4 dah. So jadi satu alfa dah. Yang ini alfa. Okey. So jadi ni nombor proton. Nombor proton yang bawah ni. Bawah ni. Okey. Okey, so sekarang daripada sini ke sini, okey, dia kekal kan. Okey, dia kekal. So jadi ni tadi 238. So jadi daripada uranium 238, sini adalah ni 238, yang ni 92 kan. So jadi 238 92. Okey, so jadi dia sekarang dia jadi thorium kan, thorium. So ni 234. Dia punya ni 90. Okey, 90. So jadi sini adalah alpha. Yang first ni adalah alpha. Okey, lepas tu dia jadi ni PA ni. PA ni cikgu tak tahu sebutan dia apa kan. So PA. So sekarang dia dah jadi 234. Dia 234. Kemudian dia punya nombor proton dia sini 91. Nombor proton dia 91. So jadi 91. So jadi dia keluarkan beta lah kat sini. Sebab nombor nukleon dia ni sama, tetap sama. Yang kat sini kita tambah 1. Okey. So kenapa tambah 1? Dia nak simbangkan persamaan kan. So jadi sebenarnya negatif 1 maksudnya dia tambah 1 kat sini. Okey. So jadi kalau yang kat sini kan dia tolak 2. So tolak 2. So jadi tu jadi 90. Tolak 2. Kalau kat sini jadi tambah 1. So jadi 91 sini. So ini adalah beta. So kat sini dah jadi beta. Okey, lepas tu dia pada sini ke sini. Lepas tu kita tulis kat bawah ni pula lah. So ini 234. Okey, masih lagi 234 yang ni, iridium ni. Dia punya nombor proton dia 92. Okey, so jadi daripada sini ke sini ni beta. Beta. So jadi dah 2 beta lah. 1 alfa, 2 beta. So jadi yang ni pun dia tambah 1 lagi ni. Ni kan. Lagi 1, so tambah 1 lagi. Okay, lepas tu daripada sini ni beta. Kalau kamu nampak dia macam cross macam ni tu alfa lah tu. Ni satu beta. Ini alfa, beta, beta. Okay, lepas tu yang ni pun alfa juga. Ni pun alfa. Ini pun alfa. Dia kalau kamu nampak cross macam ni kan, daripada sini ke sini, itu alfa lah tu. Kalau dia kekalkan dari sini ke jadi macam ni, itu beta. Okey. Ini yang kita cikgu dah cerita lebih detail lah, tapi takut kalau cikgu terlalu detail sangat cerita ni, kamu tak faham ni. So kamu nampak yang macam gambar raja tadi yang cikgu lukis tu. Okey. Cikgu boleh je nak buat sampai habis, sampai redon ni. Tapi takut kamu ni. Tapi yang penting kamu faham konsep yang tadi tu, yang tolak-tolak tadi tu kan. Okey. So jadi kat sini ada berapa alfa? So 1 2 3. Okey, ada 3 alfa dan 2 beta. So jadi jawapan dia kat sini adalah 3 alfa 2 beta. So jawapan B4 adalah B. Okey. Itu adalah soalan jawapan untuk soalan nombor 4. Okey, kemudian kita pergi ke soalan nombor 5. Dia berjarakkan sikit. Okey, dah jauh sikit. Dia komputer ni dah lama kan, jadi dia ada hang sikit. Itulah. Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 5. Okey, antara yang berikut manakah benar untuk kedua-dua zarah alfa dan zarah beta?
Okey, so jadi yang pertama dia kata mereka mempunyai GC yang sama. Okay, yang kedua B, mereka bergerak pada hal lain. Dia nak dua yang benar benar. Yang benar. Mereka mempunyai kuasa penerusan yang kuat. Kemudian mereka boleh dipesongkan boleh dalam medan magnet. Okey. So jadi yang tepat ni, paling tepat so jawapan dia adalah D. Okey, dia boleh dipesongkan. Jisim tak sama. Okey. Jisim tak sama sebab ini positif. Yang ini beta ni jadi so tak sama. Laju cahaya ni gamma. Ni adalah gamma. Kuasa penerusan yang tinggi ni pun gamma. So jadi boleh dipesongkan. Ya, boleh dipesongkan sebab diorang ni ada charge. Sebab satu charge positif dan satu lagi charge negatif. Okey. Sekarang kita pergi ke soalan nombor 6. Okay, so sebab cikgu suka jawab soalan. Sebab daripada soalan kamu boleh study balik apa yang kamu tak tahu. So jadi bila tak tahu je type dia dekat internet, dia keluar. So itu salah satu cara lah nak belajar kan. Okay. Memanglah kadang-kadang dalam buku teks tak ada perkara yang tak ada dalam buku teks. So jadi kamu kena explore lebih. Tapi dalam SPM dia takkan keluar lah. Kemungkinan lah, cikgu tak boleh nak kata janji kemungkinan dia takkanlah keluar soalan yang macam yang tadi tu, macam ciri-ciri zarah, alfa, beta, gamma tu, sebab dalam buku teks tak ada. Tapi cuma dalam ni sebab cikgu ambil dalam buku latihan rujukan, sebab dia keluar dia macam soalan dia advance sikit. Sebenarnya bukan dia advance, sebenarnya itu adalah soalan yang daripada SPM yang lepas-lepas. Sebab dalam silibus yang lepas ada dia punya topik dalam tu. Cuma dalam untuk kamu punya peringkat umur kamu ni, benda tu dah dikeluarkan. Sebab sebenarnya kamu punya silibus ni dah ditambah lagi. Tu sebab ada fizik kuantum, ada kegravitian yang terlalu pas kan. So jadi dia silibus kamu tu makin bertambah tu sebab dia kurangkan sikit situ, tapi dia tambah sikit satu topik yang lain. Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 6. Rajah 4 menunjukkan satu persamaan bagi ruputan isotop radon. Radon. So antara yang berikut yang manakah mungkin X. So jadi kat sini kamu tengok dia keluarkan alfa kan. Dia keluarkan alfa. So jadi bila alfa dia jadi 42 helium. So jadi 222 ni so jadi ni tolak 4 lah kan. So tolak 4, sini tolak 4, yang bawah ni tolak 2. So dia akan jadi sini 218. Yang ni akan jadi 84. So ini alfa 42. So jadi untuk jawapan dia adalah yang tepat adalah yang sama yang cikgu buat ni adalah E. So ini dia akan jadi 42 helium lah. So jadi jawapan kat sini soalan 6A. Sekarang kita pergi ke soalan nombor 7. Rajah 5 menunjukkan legungan ruputan bagi satu bahan radioaktif. Half-life dia lah separuh hayat. Lepas tu kena tarik balik soalan tadi. So jadi dia kata jika keaktifan awal bagi bahan radioaktif adalah 160 bilangan per saat, berapakah keaktifannya selepas 90 hari? So jadi kalau kita tengok sini, separuh hayat dia adalah, ni simbol separuh hayat adalah 15 hari. Macam mana cikgu tahu 15 hari? Dia awal-awal dia ada 160. Separuh daripada 160 adalah 80. So dah nak jadi daripada 160 ke 80 ni, dia ambil masa selama 15 hari. So jadi waktu daripada serat ni, ini sorry. So jadi daripada 160 kepada 80 hari dah satu separuh hayat. Kemudian separuh hayat lagi, daripada 80 hari jadi separuh hayat lagi.
So dia bukan 80 hari, 80 keaktifan. 80, so jadi 40. So separuh hayat dia 15 hari lagi. Okey, 15 pun 15. Kita kata nak selepas 90 hari kan. Okey. Sebabkan dia apa? Cikgu ni cikgu tarik ke belakang sikit untuk apa? Tidak kacau. Okey, so ni 40. Okey, ni baru berapa hari ni? 15, 30. Okey, so 15 hari lagi. So jadi 20. Okey, so jadi ni dah 15, 30, 30 ni 45. So baru 45. Okey, separuh hayat lagi. 10 hari. So jadi sini. Okey, so jadi sini dah 60. 60. Okey, lepas 60 separuh lagi, separuh dia pada 10 jadi 5. So jadi sini dah jadi 75 kan. Okey. 15 75 hari dah. Okay, lagi separuh hayat lagi. Sini jadi 2.5. Okey, so jadi ada berapa separuh hayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So 6 darab 15 sama dengan 90 hari. Okey, selepas 90 hari dia tinggal 2.5 keaktifan dia. 2.5. Okey, so jadi kita berbalik kepada soalan tadi. Okey, so jadi jawapan dia adalah A. Okey, kemudian kita pergi ke soalan 8. Okey, soalan 8. Okey, satu sinaran radioaktif digunakan untuk mengawal ketebalan kepingan logam dalam industri pembuatan logam. Antara sinaran radioaktif berikut yang manakah digunakan? Okey, so jadi dia guna logam So jadi logam apa yang tak boleh tembus logam? Zarah alfa dan juga zarah beta. So jadi apakah zarah yang digunakan dalam tu? So jadi kita gunakan sama ada zarah alfa atau zarah beta. Tapi biasanya kita akan bila dia refer kepada logam, so maksudnya dia dalam kontainer tu logam itu adalah zarah beta sebab beta tak boleh tembus aluminium. Okey, so jadi jawapan dia adalah zarah beta. Okey, lepas tu so, nombor 8 jawapan dia adalah Okey, satu sinaran radioaktif digunakan untuk mengawal ketebalan kepingan logam dalam industri pembuatan logam. Antara sinaran radioaktif yang berikut yang manakah digunakan? Satu sinaran radioaktif digunakan untuk mengawal ketebalan kepingan logam dalam. Oh, okey, sorry. Okey, cikgu minta maaf ya. Bukan zarah beta Okey, dia macam ni. Macam cikgu cakap. Okey, kita tengok aplikasi dalam radioaktif. Ya, ada tak kat sini? Aplikasi radio. Kenapa awak pakai gitu? Awak pakai ni. Pandai kan asal ni tahan. Tak baik apa? Kan? Mama.
tahan awak peranan bagus. Lalu baik buat nanti. Eh, awak yang sini. Disebabkan awak. Awak yang sini. Awak. Disebabkan awak berhenti dalam rumah. Mana? Awak yang sini. Betul. Apa awak makan betul? Awak tahan. Okey, macam ni lah. Okey. Dia macam alat kilang lah. Okey, ni kilang. Ni alat logam lah, alat logam. Okey, so bawah ni dia ada zarah apa bahan radioaktif lah. Okey, so ni adalah dia punya pengesan. Okey, pengesan. Okey, so jadi ini roller lah, roller. Okay, so jadi roller ni digunakan untuk kompres logam ni supaya dia punya ketebalan dia sama. Sama macam kertas lah. Kertas kan ada ketebalan dia kan. So jadi dia macam nak kawal benda tu. So jadi nak kawal tu salah satunya digunakan bahan radioaktif. Okay, so jadi untuk dia tembus ni, okay, contoh kalau digunakan, katakan ni digunakan kertas takkan dia nak letak sini zarah alfa. Kalau dia tak zarah alfa, dia takkan tertembus sini. Sini pengesan. Kalau dia baca ni, so maksudnya kalau bahan bacaan dia tinggi, maksudnya dia ketebalan dia betul lah tu. Tapi kalau macam kalau misal kata dia ada bacaan dia lah, bacaan dia. Kalau dia punya bacaan dia kalau banyak sangat, maksudnya mungkin tu nipis sangat. So jadi kalau dia letak kertas, dia tak tembus sampai sini je. So maksudnya kita tak boleh guna zarah alfa lah. So mungkin kita guna zarah beta, sebab beta boleh tembus aluminium. Okey, tapi kat sini sekarang dia gunakan logam. So bila logam, dia tak boleh guna beta tak boleh tembus. So jadi kalau tak boleh tembus, macam ni nak baca kat sini kan, tak boleh. So jadi dia gunakan gamma. Gamma. Sebab gamma dia boleh tembus ni, dia boleh tembus besi ni. So dia boleh baca ni. So jadi dia akan adjust. So jadi bahan tu, roller ni akan dikompreskan lagi tu. Cikgu saya nak tunjuk dekat laman web, tapi dekat laman web tu bukan tak ada, kena take time nak cari satu-satu. Jadi cikgu cerita secara ringkas saja. Okey, sebab kalau kamu rujuk dekat buku rujukan mana-mana atau buku teks sebelum ni, dia ada cerita pasal benda ni. Tapi macam cikgu cakap, dalam buku teks tak ada cerita ni. Tapi bukan bermaksud kamu kena study buku teks yang lain pula. Bukan, jangan fikir benda tu menyusahkan kamu. Sebab ini macam knowledge barulah untuk kamu. Sebab kepada cikgu, kemungkinan dia tak akan keluar soalan macam ni lah, sebab tak ada dalam buku teks. Sebab SPM akan keluar soalan-soalan yang ada dalam buku teks. Ni mungkin soalan ni dia orang buat dengan soalan yang sebelum ni, so dia keluarkan lagi sekali. Tapi bukanlah bermaksud, macam cikgu cakap janganlah anggap ilmu tu tak payah ambil tahulah sebab tak masuk dalam exam kan. Tapi kita anggaplah dia sebagai ilmu tambahan untuk kita. So jadi sinar yang sesuai kita gunakan sinar gamma, sebab sinar gamma boleh tembus aluminium. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan 9. Okey, soalan 9. Okey, antara yang berikut yang manakah bukan kegunaan radioaktif? Okey. So jadi kegunaan radioaktif. Okey, pertama bukan dia kata bukan. Okey, so jadi yang untuk mengesan dan mengganti tumor otak betul. Okey. So jadi kita tak ada digunakan macam mana cakap macam yang kan kalau kamu pergi ke bahagian radiologi kan, kan dia nak kesan bahagian yang ada patah tangan ke, atau nak tengok tumor, ada kanser dalam badan kita. So dia gunakan sinaran radioaktif ni lah untuk kesan yang ada tu. Okey. Kemudian untuk B, ia juga untuk menentukan kehausan bahagian enjin.
So jadi macam bahagian enjin yang dalam-dalam yang tak nampak, tak detect tu, dia boleh kesan juga. Okey. Kemudian untuk mengesan objek di bawah permukaan laut, yang ni kita hold dulu. Okey, D untuk mengesan kebocoran. Ni pun betul. Okey, so jadi mengesan objek di bawah permukaan ni bukan. Ni adalah sonar. Okey, mengesan bocor pipe ni. Contohnya macam, okey, ni tanah. Okey, ni pipe. Okey, so jadi dalam pipe. Okey, macam mana kita nak tahu kat sini ada leaking? Kita tak tahu sebab dia dalam tanah. So jadi dia masukkan bahan radioaktif dalam ni. So dia akan letak apa ni, bahan radioaktif. Lepas ni pengesan. So jadi kalau bacaan dia rendah, so maksudnya tak ada apa-apa lah. So dia akan hantar sini kan. Tapi bila dia buat kesan kat sini, bacaan dia tinggi. So maksudnya kat sini ada kawasan yang bocor. So jadi dia akan kapal korek. So dia akan korek ni, dia baikilah. So tak adalah semua tanah tu dia korek satu-satu. Okey. Okey, kemudian soalan 10. Soalan 10. Satu unit UGA atau atomic mass unit ni adalah sama dengan apa dia? Okay, so jadi yang ni jawapan dia adalah 10. Jawapan dia adalah C. C sama dengan 1/12 karbon. Okey. Okey, kemudian kita pergi ke soalan 11. Okay, kalau nak tengok rujuk kat sini, 1 UGA sama dengan berapa? Okay, tak apa. Yang ni nanti kamu tengok dekat buku teks lah. Okay, kalau tak buku teks, kamu kena research kat tempat bahagian-bahagian yang lain. Okay, sebab kat sini dia tukar dalam kg. Dia gunakan dalam kg. Okay, tak apa. Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan 11. Okay, soalan 11. Okay, apabila satu bom atom meletup, tenaga yang dibebaskan sama dengan kehilangan jisim sebanyak 2.5 gram. Okey. 2.5 gram. Berapakah tenaga yang dibebaskan oleh bom atom itu? So, jadi kita guna formula E sama dengan mc square. So jadi mass dia ni 2.5 kg gram kan. So jadi kita tukar kepada kg. So 2.5 bagi dengan 1000. So 1, 2, 3. So 0.0025 darab dengan ni laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Okey, so jadi cikgu tekan kalkulator lah. Okey, 0.0025 darab 3 eksponen kuasa 8 kuasa 2. So dapat 2.25 darab 10 kuasa 14. So jawapan dia adalah C. Jadi soalan 11 jawapan dia adalah C. Kemudian kita pergi kepada soalan 12. Okay, soalan 12. Okay, 4.62 mega elektron. Cikgu nak sebut pun susah. Okay, tak apa.
Okay, tenaga dibebaskan semasa rukutan bahan radioaktif X. Kita cari jisim bahan radioaktif yang ditukarkan kepada kg. Okay, so 4.62 mega tenaga dibebaskan semasa rukutan bahan radioaktif X. Cari jisim. So dia nak mass berapa? Mass berapa? Dan yalah, mass berapa? Okay, so jadi cikgu kena kecilkan tulisan dia. Sebab cikgu tak ada contoh kat sini, nanti kamu tak nampak. Cikgu dah zoom kat sini sikit. So jadi cikgu ada bagi tu conteng. Okay, so tenaganya E sama dengan 4.62 mega volt. Okay, so jadi ni 4.2 ni 6 mega ni 4.62 mega sama dengan 1 shift 7 sama dengan 1 2 3 4 5 6. Okay, darat 10 kuasa 6. Okay, EV sama dengan 1 EV sama dengan 1.6 darat 10 kuasa negatif 15. So jadi EV ni kita tukar dah darab dengan 1.6 darat 10 kuasa negatif 19. Sebab kita nak tukar dia kepada joule. Okay, so jadi kita tekan kalkulator. Okay, 4.62 eksponen 6. Okay, darabkan dengan 1.6 eksponen negatif 19. So jadi sini dapat 7.392 darat 10 kuasa negatif 13 joule. Okay, so ini baru tenaga. Sekarang kita nak cari mass. So jadi E sama dengan mc square. So jadi mass sama dengan tenaga bagikan dengan cahaya. So jadi tenaga kita 7.32 Okay, 7.392 darat 10 kuasa negatif 13 dibahagikan dengan cahaya 3 darat 10 kuasa 8 kuasa 2. Ni kena tekan kalkulator lah. Okay, bahagi 3 eksponen kuasa 8 kuasa 2. So kita dapat 8.213 darat 10 kuasa negatif 30. Okay, so ni adalah kg. Unit dia kg. Okay, so jadi jawapan dia adalah B12. Jawapan dia adalah B. Okay, kemudian soalan 13. Okay, soalan 13. Kisah 13 dia kata apabila radium 226 mereput dengan mengeluarkan satu zarah alfa 8.44 darat 10 kuasa negatif 12 telah dibebaskan, tentukan cacat jisim. Okey, so dia nak M berapa? Okey, M berapa? So jadi kita guna formula E sama dengan mc square. Okey, so jarang joule dia tenaga dia dah bagi dah 8.44. So dia nak mass. So mass sama dengan E bahagi dengan C square. Pada tenaga tadi 8.44. Okey, 8.44 darat 10 kuasa negatif 12. Okey, bahagikan dengan tenaga cahaya 3 darat 10 kuasa 8 kuasa 2. Bila nilai besar-besar ni kamu kena hati-hati sebab mungkin kita tekan kalkulator salah. 8.44 dan eksponen negatif 12 dibahagikan dengan 3 eksponen 8 kuasa 2. Okey, so jadi kita dapat sini 9.377 lah. Okey, cikgu 78 aja kebenarkan. Okey, darat 10 kuasa negatif 29 ni kg. Sekarang kita nak tukar dia dalam unit
UGA So jadi nak tukar kepada unit UGA, kita bahagikan ni. Okey. Sebab 1 kg 1 UGA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. So jadi ni 9.37 8 darab 10 kuasa negatif 29 kg. So berapa ni? So dapat ni. Ini darab ni, darab 9 dia akan jadi bahagi. So jadi kita bahagikanlah ni, bahagikan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 bagi 1.66 eksponen negatif 27. Kita dapat sini 0.506 UJ. 565 lah. Okey, 565 UJ. Jawapan adalah B. Okey, kemudian kita pergi ke soalan 14. Soalan-soalan yang dah ujung-ujung ni banyak ada dalam buku teks. Okey. Okey, soalan 14. Okey, soalan 14. Okey, rajah 6 menunjukkan satu persamaan untuk satu tindak balas pelakuran nukleus. Okey, so berapakah jumlah tenaga yang dibebaskan dalam tindak balas itu? Okey, so jadi kita guna formula E sama dengan MC square. So jadi pertama kita kena cari dulu cacat jisim dia dulu. Okey, cacat jisim dia. So jadi kita kena cari cacat jisim, kita kena tolaklah sebelum, tolakkan dengan selepas. Okey, so jadi sebelum inilah dia dah bagi dah kat sini. Okey, yang pertama 2.01410 tambah 3.01605. Okey, tolak dengan helium ya. Helium 4.0026 tambah 1.00867. Okey, jadi kita campur dan tolakkanlah. Okey, so jadi kita campurkan 2.01410 campur 3.01605. Ditolak 4.0026 campur 1.00867. So kita dah tolakkan ni. Ni cikgu dah tekan kalkulator teruslah ni. So kita dapat 0.01888 UJA. Ni UJA bukan kg lagi. Okay, lepas tu ini kita kena convertkan dia kepada kg. So jadi 0.18 ni bukan kepada kg. So darab dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Tekan kalkulator. 1.66 eksponen negatif 27. So kita dapat 3.134 darab 10 kuasa negatif 29 kg. Okay, so jadi masukkan dalam formula ni. So 3.134 darab 10 kuasa negatif 29 darab dengan C kita adalah 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2 darab 3 eksponen 8 kuasa 2. Kita dapat 2.82 darab 10 kuasa negatif 12 Joule. So dapatlah depan dia sini C. Okey, untuk nombor 14 lah. Sekarang kita pergi kepada soalan 15. Okey, dalam sebuah reaktor nuklear, bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi seperti air berat dan gas karbon dioksida digunakan. Apakah fungsi bahan-bahan tersebut? Okey, ia digunakan untuk soalan nombor 15.
Jawapan dia adalah A. Okey, dia bertindak untuk ejen penyejuk. Okey. Dalam iaitu bahan yang mempunyai muatan dan pertentuan seperti air berat dan gas karbon dioksida digunakan. Okey, so itu sebab macam ni dia orang buat ni selalu dekat tepi-tepi laut. So sebab air ni untuk cooling down balik benda yang panas itulah. Okey, kemudian soalan 16. Okey, antara yang berikut manakah bukan kesan buruk sinaran radioaktif ke atas manusia? Okey, pertama, muntah, kehilangan rambut, pembahagian sel, mutasi gen. Okey, soalan nombor 16 ni pembahagian sel. Okay, rasanya tidak. Muntah betul, kehilangan rambut betul, mutasi gen ni betul kalau macam ibu mengandung kan. So jadi dia akan mutasi kan kandungan bayi tu. Okay, tapi bukanlah jadi alien ke apa, tak ada. Cuma mungkin nanti anak tu akan jadi cacat ke dan sebagainya. Okey, so itu saja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu ni. So itu saja, sekian, terima kasih.